Okey, Assalamualaikum kepada para pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Terima kasih kerana menonton video yang cikgu lakukan ini. Okey, untuk minggu ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita di dalam siri PDPR sejarah. Okey, untuk sejarah tingkat tahun 4. Okey, di mana untuk sejarah tahun 4 ini kita akan melihat kepada tajuk yang kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu berkaitan dengan sejarah kerajaan awal Melayu. Okey, di dalam kelas pada minggu lepas kita telah melihat kepada kemunculan kerajaan-kerajaan yang menduduki di Kepulauan Melayu. Okey, contohnya kerajaan Kedah Tua, kerajaan Cintu, kerajaan Gangga Nagara, kerajaan Funan, Champa dan juga Sriwijaya. Ada juga kerajaan yang dikenali sebagai kerajaan Mantaram dan juga kerajaan Majapahit. Itu adalah nama-nama kerajaan yang kita belajar dan yang kita lihat pada minggu lepas. Dan pada minggu lepas juga, kita telah melihat kepada lokasi. Lokasi bermaksud tempat di mana kerajaan-kerajaan awal Melayu ini telah ditubuhkan, iaitu lokasinya berhampiran dengan Kepulauan Melayu ataupun dikenali sebagai Alam Melayu. Dan kita juga telah melihat kepada tahun yang telah dikatakan mempunyai perkaitan dengan dengan kerajaan-kerajaan yang timbul. Okey, yang pertamanya pada abad yang pertama wujud kerajaan Funan, abad yang kedua wujud kerajaan Champa, abad yang kelima wujud kerajaan Kedah Tua, dan yang keenam kerajaan Cintu dan juga Gangga Nagara. Kerajaan Sriwijaya telah wujud pada abad yang ke-7, abad yang ke-9 telah wujud kerajaan Mantaram, abad yang ke-10 telah wujud kerajaan Santubong, yang ke-13 kerajaan Majapahit dan akhir sekali adalah pada abad ke-15 iaitu kerajaan Beruas yang merupakan kerajaan Melayu yang terakhir pada zaman kerajaan awal di Alam Melayu. Kalau pelajar lihat kepada paparan skrin yang cikgu paparkan ini, terdapat monumen-monumen ataupun bangunan-bangunan yang menjadi petanda bahawa kerajaan itu telah wujud di kawasan tersebut. Contohnya Candi Muara Jambi yang menampakkan bahawa kerajaan Sriwijaya telah wujud di kawasan tersebut. Candi Prambanan, lambang kepada kerajaan Mantaram, dan Candi Gapura Banjarratu yang menjadi lambang pemerintahan sewaktu kerajaan Majapahit. Itu adalah apa perkara yang kita telah melihat pada minggu lepas. Dan minggu lepas juga kita telah melihat kepada lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat di mana wujudnya kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu ini. Dan lokasi-lokasi ini juga cikgu telah abadikan di dalam tugasan kamu, iaitu dengan melukis peta lokasi kerajaan awal Melayu di Kepulauan Melayu. Dan saya berharap kamu boleh faham dengan penerangan saya pada minggu lepas. Dan pada minggu ini, kita akan melihat kepada hubungan diplomatik yang tercipta di antara kerajaan-kerajaan awal di Kepulauan Melayu, iaitu ada dua kuasa yang mewujudkan hubungan diplomatik
antara kerajaan awal di Kepulauan Melayu ini, yang pertamanya adalah kerajaan Cina. Okey. Dan yang keduanya adalah kerajaan India. Kerajaan apa yang telah menyalurkan ataupun menjalinkan hubungan diplomatik, iaitu kerajaan Kedah Tua, kerajaan Sriwijaya dan juga kerajaan Majapahit. Dan hubungan diplomatik ini telah dicipta melalui beberapa aspek. Yang pertamanya dalam aspek politik, yang keduanya dalam aspek ekonomi, dan yang ketiganya dalam aspek sosial. Kita lihat dulu di dalam aspek politik. Aspek politik ini menampakkan bahawa ketiga-tiga kerajaan ini menjalinkan hubungan dengan negara China dan juga negara India untuk mendapatkan pengiktirafan dan juga menjamin keselamatan kerajaan-kerajaan masing-masing. Hal ini bermaksud kerajaan ini telah menjalinkan hubungan dengan dua kuasa besar ini hanyalah bertujuan untuk mendapatkan dua kebaikan sahaja. Yang pertamanya iktiraf, bermaksud kerajaan yang menjalinkan hubungan ini adalah sebuah negara yang diiktiraf dan juga sebuah kerajaan yang berdaulat. Dan yang keduanya, untuk menjamin keselamatan. Keselamatan ini sebuah aspek yang begitu penting di dalam sesebuah negara, kerana melalui keselamatan ini, kemakmuran politik dapat dijana. Oleh kerana itulah, ketiga-tiga kerajaan ini telah menjalinkan hubungan politik dengan kerajaan China dan juga kerajaan India. Yang keduanya, kita melihat kepada hubungan ekonomi. Sebuah negara yang maju, yang boleh bersaing dengan negara-negara lain, telah memiliki struktur ekonomi yang begitu baik. Antaranya, kerajaan Kedah Tua telah mempunyai sumber-sumber ekonomi seperti dengan emas, biji timah dan juga lain-lain lagi. Dan kerajaan Sriwijaya memiliki rempah ratus yang diperdagangkan untuk memajukan sektor ekonomi di negara mereka. Melalui hubungan diplomatik, aktiviti ekonomi ini dapat dikembangkan. Bermaksud, hubungan yang baik di antara kerajaan-kerajaan ini akan mewujudkan sifat bertanggungjawab dan juga saling bantu-membantu untuk memajukan ekonomi yang ada. Kerajaan Melayu awal telah memasarkan barang-barangan dagangan ini kepada negara-negara yang telah diperakui persahabatannya. Contohnya adalah barangan dari sudut seramik. Seramik, manik-manik. Manik ini adalah sebuah perhiasan yang digunakan oleh golongan-golongan atasan untuk dijadikan perhiasan untuk mereka nampak lebih agung dan juga nampak lebih bergaya. Dan juga sumber makanan, iaitu rempah ratus dan juga kayu-kayu yang boleh dijadikan ubat. Okey, itu adalah barang-barang yang diperdagangkan, melalui konsep hubungan ekonomi ini. Dan kerajaan awam Melayu ini ditawarkan barangan-barangan yang mewah seperti tembikar, sutera dan juga perhiasan sebagai balasan mereka menjalinkan hubungan ekonomi kepada negara-negara besar ini. Contohnya kerajaan China dan juga kerajaan India. Kerajaan China sememangnya kita tahu dia memiliki kehebatan dalam mencipta seramik ataupun mencipta tembikar. Dan kerajaan India kita mengetahui bahawa kerajaan itu adalah sebuah kerajaan yang telah mengeluarkan beribu-ribu rempah ratus
untuk dijadikan bahan masakan di dalam makanan. Itu adalah hubungan ekonomi. Dan seterusnya, kita melihat kepada hubungan sosial. Hubungan sosial juga merupakan satu hubungan yang penting di dalam menjaga kestabilan politik dan juga ekonomi. Contohnya, kita sebagai pelajar memiliki hubungan sosial yang amat baik bersama dengan guru-guru kita di sekolah. Sudah tentu, segala pelakuan kita dan juga tindakan kita mendapat pujian daripada guru-guru tersebut. Begitu juga dengan hubungan sosial di antara negara-negara dan juga kerajaan-kerajaan awal di alam Melayu. Kerajaan-kerajaan awal ini telah menghubungkan hubungan sosial untuk mendapatkan satu taraf persahabatan yang begitu baik. Okey, ketika itu mereka bolehlah menjalinkan hubungan ekonomi dan juga hubungan politik dengan begitu selesa. Dan bagaimanakah hubungan sosial ini dipertingkatkan dengan cara perkahwinan. Okey, kerabat-kerabat diraja daripada kerajaan awal Melayu di alam Melayu akan berkahwin dengan kerajaan-kerajaan dengan kerabat-kerabat kerajaan di China dan juga di India. Jadi ini secara tidak langsung boleh merapatkan lagi persahabatan dan juga hubungan kekeluargaan walaupun mereka terdiri daripada kaum dan juga bangsa yang berbeza. Apa yang kita boleh ambil iktibar daripada hubungan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan awal Melayu ini adalah nilai-nilai murni seperti saling tolong menolong. Okay, di mana mereka ini saling tolong menolong untuk mempelbagaikan barang-barang dagangan. Yang keduanya adalah bertanggungjawab. Mereka bukan sahaja bertanggungjawab untuk memastikan kestabilan ekonomi, tetapi mereka juga bersikap bertanggungjawab untuk melihat kepada untuk menjalinkan hubungan persaudaraan. Seperti dengan gambaran di belakang cikgu ini. Cikgu Khalil Disinski, ini merupakan Candi Pendiat. Candi Pendiat ini adalah candi yang digunakan di dalam kerajaan awal Melayu, iaitu kerajaan Kedah Tua. Ini pelajar-pelajar semua bila sudah selesai PKP ini, bolehlah mengajar ibu dan ayah untuk pergi melawat ke tapak kerajaan Kedah Tua yang terletak di Sungai Batu, Merbuk, Kedah. Okay, itu adalah hubungan-hubungan yang telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Melayu terhadap kerajaan-kerajaan yang besar. Sekarang ini kita melihat kepada kegiatan ekonomi pula. Apakah yang dilakukan oleh kerajaan Melayu di awal, kerajaan awal di Kepulauan Melayu ini di dalam sektor ekonomi tempatan? Adakah semata-mata untuk pertanian ataupun telah dicampurkan dengan perdagangan? Yang pertama sekali, kerajaan awal di Kepulauan Melayu ini telah menjadikan ekonomi pertanian sebagai ekonomi yang utama. Yang keduanya, mereka telah bergerak aktif di dalam ekonomi perdagangan. Dan yang ketiganya, mereka juga telah mencari hasil-hasil hutan seperti rotan, gaharu, kapur barus dan juga mencari hasil-hasil laut, terutamanya hasil daripada mutiara, daripada tiram. Dan mereka juga terlibat di dalam perlombongan, khususnya di dalam kerajaan Kedah Tua. Dan ini adalah sektor-sektor ekonomi yang telah dijalankan oleh kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Dan kita lihat kegiatan ekonomi pertanian, lokasi kerajaan awal Melayu di lembah sungai telah memajukan lagi aktiviti pertanian yang dilakukan
oleh penduduk-penduduk. Hal ini kerana aktiviti pertanian ini telah disokong dengan sistem pengaliran yang baik dan juga kesuburan tanah tempatan. Sebab itulah aktiviti pertanian ini menjadi salah satu aktiviti ekonomi yang utama di dalam kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Apa yang ditanam oleh masyarakat? Hasil-hasil seperti padi, pisang dan buah pala ditanam di dalam kerajaan awal di Kepulauan Melayu. Dan pelabuhan pula, mengapakah pelabuhan ini menjadi salah satu sektor ekonomi di dalam kerajaan awal ini? Kerana kerajaan-kerajaan awal ini telah tertubuh di lembah-lembah sungai dan di muara-muara yang mempunyai keluasan laut yang begitu luas. Jadi ia boleh menyenangkan, memudahkan kapal-kapal dagang untuk masuk ke dalam muara tersebut dan menghantar barang dan juga memperdagangkan barang yang dibawa daripada serata dunia. Dan hasil hutan dan juga hasil laut menjadi ekonomi sampingan untuk menjanakan lagi sumber-sumber pendapatan oleh masyarakat kampung. Apakah kegunaan gaharu, rotan dan kapur barus? Gaharu dan kapur barus digunakan sebagai alat untuk mewangikan pakaian dan juga lain-lain lagi. Dan apakah kegunaan rotan? Rotan digunakan untuk mengikat dan juga dijadikan tali sebagai kegunaan harian. Begitu juga dengan mutiara dan juga teripong. Teripong ini adalah gamat. Gamat ini digunakan secara meluas di dalam bidang perubatan. Dan perlombongan dan perbuatan juga mempunyai adalah sektor ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di kerajaan awam Melayu. Contohnya dalam kerajaan Kedah Tua, Gangga Negara dan juga San Tubong. Dan untuk bab yang kita belajar ini, kita telah mempelajari tentang nama-nama kerajaan awam Melayu, lokasi kerajaan awam Melayu, hubungan diplomatik dan juga kegiatan ekonomi kerajaan Melayu awal. Dan cikgu berharap segala persoalan anak-anak murid sekalian di dalam bab ini akan terjawab setelah cikgu menerangkan kepada anak-anak murid tentang tajuk yang disampaikan ini. Dan selepas anak-anak murid melihat video ini, cikgu telah menyediakan satu latihan pengukuhan untuk pelajar-pelajar siapkan di dalam masa yang ditetapkan. Dan cikgu mengucapkan terima kasih kerana menonton video ini dan kita berjumpa lagi pada minggu hadapan di dalam siri PDPR Sejarah Tahun 4 bersama Cikgu Sofi. Sekian. Terima kasih.